guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sekali lagi saya ingin memberikan sedikit update berkaitan dengan saman YB Fahmi ya terhadap kaki fitnah Papa Gomoh. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini sahabat semua, YB Fahmi dikatakan dibenar ya pindah kes terhadap Papa Gomoh ke mahkamah lain. Terbaik, kita ucapkan tahniah ya kepada YB Fahmi kerana berjaya memindahkan kes beliau ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, ya Mahkamah Tinggi hari ini ya membenarkan permohonan Menteri Komunikasi ya YB Fahmi Fadzil untuk memindahkan kes samanya terhadap Papa Gomoh ya ke Mahkamah Tinggi lain di Kuala Lumpur. Saman itu difailkan oleh YB Fahmi tahun lepas ya. Tahun lepas kalau kita lihat ada masalah pula ya. Okey, so tahun lepas pada 5 September berhubung dakwaan kononnya ahli Parlimen Lembah Pantai itu memberikan ceramah ya politik di sebuah masjid di Rawang, Negeri Selangor. Jadi ternyata sahabat semua bahwa itu semua adalah fitnah yang cuba dimainkan ya oleh Papa Gomoh ini. Dan hari ini sekali lagi ya kenyataan ini berpihak kepada YB Fahmi. Jadi kalau kita lihat sahabat semua bahwa dikatakan YB Fahmi mengatakan bahwa peguam iaitu Asik Ali Syati Alivi yang mewakili Fahmi berkata hakim ya Datuk Ahmad Saril Muhammad Saleh membenarkan permohonan itu selepas tiada bantahan daripada pihak defendant iaitu Papa Gomoh. Kes ini akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Sivil ya untuk membolehkannya didengar bersama dengan dua lagi kes saman iaitu yang difailkan oleh plaintiff Fahmi terhadap Muhammad Fauzan Mazlan dan juga Ahmad Dusuki Abdul Rani yang sudah berada di mahkamah itu ya. Dan pihak kami katanya akan memfailkan ya permohonan di NCFC 12 untuk ketiga-tiga saman fitnah ini didengar bersama memandangkan ketiga-tiga kes ini melibatkan fakta dan saksi ya, saksi plaintiff yang hampir sama kata peguam itu ketika dihubungi bernama hari ini. Selain itu, Wan Muhammad Azri Fahmi juga memfailkan saman terhadap penceramah bebas Ahmad Dusuki serta pemilik akaun N13 Kuang Muhammad Fauzan berhubung isu yang sama. Berdasarkan penyataan tuntutan Fahmi, tuntutan itu YB Fahmi mendakwa ketiga-tiga defendant telah menyiarkan kata-kata fitnah yang mendakwa beliau menyalahgunakan tempat beribadah. Panas ya. Tempat beribadah iaitu masjid bagi tujuan kempen pilihan raya dan bertentangan dengan titah dan perintah Sultan Selangor. YB Fahmi mendakwa kata-kata fitnah itu disiarkan di akaun Facebook milik Muhammad Fauzan serta akaun Facebook dan Instagram milik Ahmad Dusuki pada 31 Julai 2023 tahun lalu, manakala akaun TikTok dan Facebook Muhammad Azri atau Papa Gomoh pada 1 Ogos tahun yang sama. Menurut YB Fahmi, kenyataan menfitnah itu tidak berasas dan pihak Majlis Agama Islam ya telah pun mengesahkan bahawa beliau sama sekali tidak memberikan ucapan sahabat semua berbau politik seperti mana yang difitnah oleh defendant. Oleh itu plaintiff menuntut ganti rugi am, teruk ataupun teladan dan perintah injaksi bagi menghalang kesemua defendant daripada mengulangi atau menyebabkan penerbitan semula kenyataan fitnah itu. Jadi ini antara perkongsian ataupun update ya terkini berkaitan dengan kes saman fitnah daripada YB Fahmi terhadap beberapa individu ya, 3 individu sebenarnya, antaranya seperti Papa Gomoh, ulama kayak ustaz daripada pro kepada pembangkang ini dan sebagainya untuk dipindahkan. Jadi satu berita baik, kita boleh anggap berita baik ya buat YB Fahmi. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan saman YB Fahmi ini. Dan sebelum saya ini, satu lagi perkongsian yang menarik juga saya ingin kongsikan bersama dengan anda ialah
berita baik ya apabila MB Pahang membuat kenyataan yang menyatakan bahwa Pahang berjaya noktakan miskin tegar. Tahniah kita ucapkan untuk Pahang. Bagaimana pula dengan Kelantan, Terengganu? Adakah kerajaan pimpinan PAS Parti Islam Malaysia ini berjaya melakukan perkara yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan seperti di Pahang ini dan sebagainya? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama. Jadi hari ini kerajaan Pahang secara rasminya menoktakan miskin tegar di negeri itu, kata Menteri Besarnya Wan Rusdi Wan Ismail. Dia berkata pencapaian itu dimaklumkan Setiausaha Kerajaan Pahang Zulkifli Yaakob dan Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri PPN Pahang Fadilah Saleh pada mesyuarat Exco yang berlangsung di Kuantan hari ini. Dan tadi dalam mesyuarat Exco katanya saya diberitahu Setiausaha Kerajaan Negeri bahawa miskin tegar pendapatan 1,200 sebulan dan hari ini dimaklumkan oleh Pengarah PPN dan agensi bertanggungjawab mengatakan bahawa bermula dari hari semalam negeri Pahang berjaya menoktakan miskin tegar. Sebelum itu pada tahun 2023 kerajaan Pahang mengeluarkan 60% keluarga miskin tegar daripada 6,000 yang lebih tinggal hampir 3,000 lagi. Jadi katanya ya usaha maknanya yang begitu berjadi noktakan semalam katanya ketika ditemui di Kuantan. Jadi terdahulu Wan Rusdi meraihkan 98 pelajar ya, yang 98 pelajar lepasan sijil SPM, sijil pelajaran Malaysia dari Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Menengah Orang Asli seluruh Pahang yang memperoleh keputusan cemerlang. Pengumuman dibuat oleh Wan Rusdi untuk menyaksikan Pahang menjadi negeri pertama tahun ini yang berjaya menoktakan miskin tegar. Tahniah. Jadi tahun lalu Negeri Sembilan dan juga wilayah persekutuan turut menetapkan miskin tegar di negeri masing-masing. Kerajaan pusat sebelum ini menetapkan sasaran asal rancangan Malaysia yang ke-12 bagi menghapuskan miskin tegar ya menjelang tahun 2025, namun disingkatkan kepada tahun ini. Jadi dalam pembentangan belanjaan 2024 kerajaan memperuntukkan 500 juta ringgit untuk membasmi kemiskinan menerusi inisiatif pendapatan rakyat. Pada masa yang sama, kerajaan perpaduan memperuntukkan 1.5 bilion ringgit dalam kajian separuh penggal ya RM12, RMK12 untuk menggerakkan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar. Ketika ditanya mengulas lanjut ya berkaitan dengan kajian Pahang itu, Wan Rusdi memberitahu pencapaian itu adalah hasil usaha berterusan kerajaan negeri dalam mensejahterakan rakyat. Katanya ini bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi ada usaha yang kita lakukan secara memfokus. Ya, berfokus dengan sasaran utama adalah untuk mengeluarkan mereka, keluarga miskin tegar dari kitaran ganas kemiskinan. Kita tahu kemiskinan ini subjektif dan tidak mustahil akan ada balik kumpulan ini katanya. Namun saya memberi jaminan kerajaan Pahang katanya akan terus memantau dan berusaha untuk memastikan apa yang kita boleh buat, patut buat dan apa yang kita boleh bantu mereka katanya. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara satu perkembangan yang ya agak positif khususnya dalam menoktakannya kemiskinan tegar ini. Berbeda pula ya dengan berita yang sebelum ini ya berkaitan dengan saman fitnah ya daripada YB Fahmi, yang mana permohonan YB Fahmi ini ya diterima oleh pihak mahkamah ya untuk membenarkan ya YB Fahmi pindah kes terhadap Papa Gomoh ke mahkamah lain. Sebab mahkamah lain itu maksudnya dia combine sekaligus ya saman fitnah terhadap ulama ya yang pro kepada pembangkang Dusuki, Fauzan dan juga Papa Gomoh kerana membuat fitnah ya. Kononnya ya Papa Gomoh ini YB Fahmi membuat ya kenyataan ataupun berceramah politik di masjid, tapi semua itu sudah disahkan ya tidak benar oleh Majlis Agama Islam di negeri Selangor. Tahniah kepada YB Fahmi. Jadi sahabat semua, sampai sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.